Yang Berhormat Seremban, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Pengerusi. Saya akan cuba ikuti masa yang ditetapkan. Yang pertama, Datuk Pengerusi, saya nak merujuk kepada 010200 Maritim. Saya meneruskan ataupun mengekalkan pendirian saya bahawa keputusan kerajaan untuk membatalkan pengecualian kabotaj kepada kerja-kerja pembaikan kabel dasar laut adalah satu keputusan yang salah, satu keputusan yang merugikan negara dari segi kepentingan strategik dan memberikan kesan yang amat negatif terhadap usaha kerajaan Malaysia dan juga negara untuk membangunkan sektor ekonomi digital dalam negara kita. Kita tahu bahawa ekonomi digital itu adalah satu agenda yang sangat penting untuk meneruskan kesinambungan ekonomi dalam negara kita. Saya nak merujuk kepada satu laporan daripada sebuah agensi kerajaan yang memetik bahawa, saya quote Yang Berhormat Datuk Pengerusi, impact of revocation of cabotage exemption to the Malaysian digital economy and foreign investment. Salah satu perenggan berbunyi seperti berikut. As a result of the cabotage exemption in 2019, several OTTs including Facebook and Google have landed new cables into Malaysia and continue to plan to do so. It is understood that such plans are now under review and that at least 2 cables planned for Malaysia landing are now potentially being rerouted to Singapore, resulting in a direct loss of FDI and hubbing for Malaysia. Kesimpulan dalam laporan ini, yang ada 4 buku surat, saya baca. Submarine cable and data center investment by OTT content providers represent components of the digital infrastructure necessary for Malaysia to support the digital economy and for IR plans. These submarine cable investment must be kept fully operational and be restored quickly in the event of submarine cable failures. Malaysia currently does not have sufficient capacity of cable repair ships to support the necessary capacity and capability of submarine cables invested by the OTT content providers. The revocation represents a barrier for the restoration of submarine cable failures and indirectly negate Malaysia's effort to attract foreign investment into the country. Datuk Pengerusi, laporan ini bukan dicakap oleh saya. Laporan ini daripada sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, iaitu MDEC, Malaysian Digital Economy Corporation. Yang Berhormat Aitam, saya rasa tahu siapa pengurusi dia. Pengurusi MDEC itu Datuk Rais Hussein. Orang kuat kepada Yang Amat Berhormat Pago, pengurusi ataupun pengarah strategi kepada Parti Bersatu dulu. Orang kanan kepada Pago. Beliau menyatakan pandangan ini dalam satu laporan dan menteri yang bertanggungjawab berada di belakang. Saya tahu bahawa banyak agensi, banyak kementerian yang tidak bersetuju dengan keputusan daripada Kementerian Pengangkutan ini. Kerana ini memberikan kesan yang negatif kepada daya saing negara dari segi untuk mendapatkan pelaburan daripada luar. Yang Berhormat Gombak yang berada dalam Dewan Yang Mulia ini, saya rasa dia pun tak setuju. Yang Berhormat Indra Bakota juga tak bersetuju. Yang Berhormat Rembau, Kementerian Sains dan Teknologi juga tak bersetuju. Tetapi mengapakah Yang Berhormat Air Hitam begitu berkeras untuk mengekalkan satu pendirian yang langsung merugikan negara, walaupun keputusan itu seolah-olah hanya untuk mempertahankan kepentingan satu syarikat saja. Bukan kepentingan untuk negara. Yang Berhormat Pekan mungkin boleh bersetuju dengan pandangan ini. Ini bukan untuk kepentingan negara. Jadi saya minta supaya Yang Berhormat Air Hitam boleh mengambil satu pendirian untuk kepentingan negara supaya membatalkan hasrat itu dan mengekalkan pendirian untuk memberikan pengecualian kepada kabotaj untuk satu sektor saja. Ia tidak merugikan sektor perkapalan negara. Hanya satu sektor saja, itu untuk pembaikan dasar kabel dasar laut. Kerana kekangan masa, Datuk Pengerusi, ada 2-3 perkara yang saya secara pantas, iaitu 031600 insentif PAS bulanan yang hanya diperuntukkan 115 juta dalam buku belanjawan ini. Tetapi pengumuman oleh Menteri Kewangan ialah 300 juta. Dan memang diperlukan 300 juta untuk memastikan My30 itu berjalan. Kerana setiap pengguna pelanggan yang menggunakan My30 itu perlu ada subsidi RM170. Tetapi hanya diperuntukkan 115 juta di sini.
Seterusnya, saya juga nak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan VEP Selatan, 6 juta, apa kegunaan itu? Dan juga operasi cas jalan dan permit kedarat asing utara, adakah itu VEP utara? Iaitu mengambil perbelanjaan 10.6 juta. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah VEP utara itu telah dilaksanakan? Dan kalau dilaksanakan, siapa syarikat yang bertanggungjawabnya? Dan akhirnya, untuk kod 60,000 pengangkutan awam bandar. Peruntukan untuk 2020 hanya 13 juta. Tetapi tahun depan dinaikkan sehingga angka 521 juta. Satu kenaikan yang sangat mendadak. Saya nak tanya apakah projek-projek di bawah pengangkutan awam bandar. Sekian, terima kasih.